Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Acha here. So, sambungan daripada video sebelum ni yang Acha cerita, si Leo ni menjadi perhatian ramai lah sebab dia ni berkawan dengan artis yang sangat popular waktu tu dan husband dia pun sangat popular. Lepas tu keningkan pula dengan pelakon lelaki yang popular. Jadi si Leo ni dia jadi bahan gosip lah. Macam wow, coolnya si Leo ni dia boleh lepak dengan Evelyn Hugo. Jadi macam cool lah. Walaupun dia ni pelakon yang baru, lepas tu dia boleh lepak dengan orang yang dah memang popular. Maknanya dia ni macam orang kata dia ni cool lah gitu. Hari premier movie depa berlakon sekali, Evelyn dengan si Leo ni. So si Leo ni dia bersiap dekat rumah Evelyn tau. Evelyn ni dia macam mula dah ada perasaan dia care dekat si Leo ni. Dia macam dia tak sabar nak cantikkan si Leo ni. Dia nak dresskan si Leo elok-elok, make up elok-elok. Dia memang support gila si Leo ni. Waktu dia pergi kat movie premier tu, si Leo ni dia pergi seorang-seorang. Evelyn biasalah dia pergi dengan husband dia, Don. Jadi Don ni kan dia husband yang toksik. Dia ni macam nak orang semua beri perhatian dekat Evelyn dengan dia lah. Tapi Evelyn ni dia macam nak orang fokus dekat si Leo ni. Dia rasa macam tengok si Leo, macam tu. Dia macam tengok si Leo. Don ni dia macam bengang lah. Dia kata, kenapa yang nak support sangat dia tu kan? Mampu pergi kat dia lah. Macam aku nak orang cakap pasal kita ni the cool, the most popular couple ever. Sebabkan Evelyn dengan Don ni dah hubungan ni pun dah macam renggang. Jadi macam Evelyn dia macam malas lah nak layan si Don ni. Kira waktu berjalan nak masuk ke movie premier tu, si Evelyn ni dia dapat satu idea. Dia pergi dekat si Leo, dia pegang tangan si Leo. Lepas tu dia pun ni macam posing lah depan kamera kan. Posing sambil pegang tangan. So macam orang semua macam wow. Oh betul lah, dia pun ni memang best friend lah. Evelyn kata, alah kita bagi depa ni sikit material sikit untuk cakap pasal kita. Yelah kita kan berlakon dalam cerita ni. Nampak tak? Evelyn ni dia pandai ambil peluang. Dia tahu macam mana nak market. Sebab kalau dia market diri dia dan si Leo ni, so bila orang nampak benda tu, dan orang akan nak tengok lah, wow dia pun ni best friend. Lepas tu dia pun ni berlakon sekali. Mestilah orang nak tengok movie tu, betul tak? Tapi waktu tu Evelyn ni dia bukan nak pergunakan si Leo lah. Dia ni memang dah jadi sayang dengan si Leo ni. Dia memang jadi supportive lah dekat si Leo ni. Lepas movie premier tu, mereka ada after party. Jadi waktu tu kira macam semua orang mingle, semua orang ni apa semua. Waktu tu Evelyn ni dia memang proud gila dengan si Leo ni. Sebab performance si Leo ni memang hebat gila lah. Kira macam kelakonan dia tu memang tip top lah. Jadi si Leo ni duk menjadi perhatian ramai lah. Orang pakai duk keliling dekat dia. Jadi Evelyn ni dia macam sonok tengok kan. Sampailah ada seorang pelakon yang berlakon dengan depa sekali. Nama dia Ruby. Ruby ni waktu mula movie ni, dia adalah salah seorang yang against lah si Leo ni berlakon dalam movie ni. Sebab dia rasa macam si Leo ni akan rosakkan movie ni. So Ruby ni dia pergi jumpa Evelyn. Lepas tu dia kata, kan aku kata si Leo ni akan rosakkan movie ni. Evelyn ni pun macam pelik. Dia kata, mana ada dia rosakkan? Tengok performance dia kan. Performance dia memang best gila kot. Macam mana boleh kata rosakkan? Ruby kata, rosakkan bukannya rosakkan movie tu. Bukannya rosakkan as in cara dia berlakon. Rosakkan maksudnya rosakkan kita punya career. Bila hang bagus, orang akan nak hire hang kan. So bila nampak si Leo ni bagus, nampak mereka dorang ni macam macam tu, akan nampak macam mereka ni macam Jadi Ruby ni rasa terancam lah career dia. Lepas tu Evelyn dia rasa macam benda tu macam remeh sangat. Dia adalah rasa benda tu betul juga apa yang Ruby cakap. Tapi dia tak rasa macam sedih ke ataupun rasa nak dengki sama dengan Ruby ke. Tapi dia rasa seronok tengok si Leo tu. Lepas tu Ruby cakap lah kan, kata kenapa yang hang nak macam proud sangat dengan si Leo ni? Hang tahu tak dia ni, you know. Evelyn pun macam, apa? Aku tak tahu apa weh. Benda apa? Ruby pun kata, hang tahu tak si Leo ni lesbian. Lepas tu Evelyn ni dia macam backup lah si Leo ni. Dia kata, siapa kisah pasal benda tu kan? Berlakon lah. Yang tu dia punya personal life. Kenapa kita nak masuk campur? Tak ada kena-mengena pun dengan movie ni.
Tapi waktu tu Evelyn ni dia rasa macam dia nak jumpa si Leo ni. Dia nak cakap dengan si Leo ni. Dia rasa macam tak sabar nak jumpa si Leo ni. Ruby ni pun macam dah malas kan, sebab Evelyn ni cakap apa pun dia duduk backup sangat si Leo ni. Betul je, Ruby dia pun macam okey lah, suka hati hang lah apa semua. By the way, aku nak beritahu hang, laki hang tengah duk buat projek dekat atas dengan perempuan lain. Bila Evelyn dengar macam tu, dia tak rasa apa. Dia tak rasa macam geram nak pergi serang husband dia ke apa ke, tak. Dia rasa nak cari si Leo. And then back to timeline waktu Monique dan Evelyn ni bercakap. Bila Monique ni dengar statement Evelyn ni cerita pasal si Leo St. James ni as a lesbian, jadi Monique ni the first thing yang dia tanya adalah, siapa cinta sejati hang, Evelyn? Jadi Evelyn waktu tu dia menung tingkap, lepas tu dia cakap, cinta sejati aku adalah Celia St. James. Lepas tu Monique tanya Evelyn balik. Dia tanya, so hang punya biografi ni yang hang nak cerita, nak buat buku ni, hang nak keluarkan statement ke, nak cakap yang hang ni pun lesbian? Lepas tu Evelyn kata, hang tak dengar ke apa yang aku cerita dengan hang dia tadi kan? Evelyn kata, si Leo ni cinta sejati aku. Sebelum si Leo ni Don ni pun cinta sejati aku. Tapi sebab Don ni dia tak seperti laki yang aku nak, dia ni jahat, jadi aku tukar jadi sayang tu dekat si Leo ni. Jadi Evelyn ni dia mengaku, dia kata dia ni bisexual. Evelyn kata dekat Monique, jangan ubah statement yang dia cerita. Jangan ubahlah benda yang dia cerita ni, disebabkan satu statement yang dia keluarkan. Macam dia katalah dia bercinta dengan si Leo, lepas tu hang terus cop dia ni lesbian. Padahal dia ada suami dan dia sayang suami dia. Jadi dia kata jangan ubah satu cerita tu disebabkan nak bagi sedap saja. Bila Monique dengar macam tu, Monique ni dia macam faham lah. Dia kata, yelah sebabkan orang label hang macam tu, orang nak hang seperti yang mereka gambarkan. Jadi macam benda tu sakit tau. Hang tak boleh jadi diri hang yang sebenar, sebabkan hang nak cover line. Monique bila dia dengar Evelyn kata macam tu, Monique ni dia faham. Yelah, orang macam hang hidup sebagai artis ni, orang apa saja yang hang buat, orang dah terus cop label dekat hang. Lepas tu hang ni macam tak dapat jadi diri hang yang sebenar, sebabkan hang nak tunjuk dekat orang yang hang ni bagus, hang nak jadi role model. Jadi bila keluarkan statement macam ni, orang akan terus cop hang, label hang macam tu. Padahal ada lagi cerita di sebaliknya. Jadi Monique kata, okay, so dalam buku hang ni aku akan letak hang ni sebagai bisexual. So hang okay je lah. Evelyn pun kata, yang tu lah yang aku nak sampaikan, yang tu lah yang aku nak ceritakan, aku nak orang faham. Lepas tu Evelyn kata, aku waktu dekat party tu, aku jealous dengan dua-dua. Aku nak pergi dekat Celia, dan at the same time aku nak pergi dekat husband aku juga. Aku pun sakit hati juga bila dengar husband aku curang dengan aku buat projek dekat atas waktu aku ni ada. Jadi macam benda tu sakit juga bagi dia. So Monique tanya, dekat party tu hampir dekat siapa dulu? Evelyn kata, salah seorang daripada mereka mai kat aku dulu. Hampa rasa siapa? Waktu tu Evelyn ni dia ada dalam bilik mesin basuh, laundry room. So yang mai ketuk pintu dia tu Celia. Evelyn pun tanyalah macam mana hang tahu kata aku dia kat sini. Celia pun habaq, si Ruby tu bagi tahu. Tadi dia kata hang tengah minum dalam bilik ni. Evelyn pun terus shoot soalan dekat Celia ni. Hang pernah tidur dengan perempuan? Hang lesbian ke? Celia ni pun macam, apa ni? Tiba-tiba tanya soalan macam ni kan. Lepas tu Celia ni pun tutup pintu kan, tak mau bagi orang dengar. Evelyn pun tanyalah, dak sekarang ni aku nak tahu je betul atau tak yang hang ni lesbian. Celia ni pun kata, kenapa hang nak tahu benda ni? Awak kenapa kalau aku lesbian, kenapa hang tak mau kawan dengan aku dah ke? Evelyn ni pun kata, tak, sekarang ni aku nak tahu benda ni. Hang tak boleh ke bagi tahu? Susah sangat ke? Lepas tu Celia ni macam malah nak argue dah, dia nak keluar daripada bilik tu.
Lepas tu Evelyn ni macam tarik dia, dan Evelyn pun mula Cecilia. Waktu tu kira Evelyn ni dia memang dah jatuh hati dah lah dengan Cecilia ni kan. Lepas depa, so Cecilia ni pun keluar daripada bilik tu, dia lari lah. Evelyn ni pun carilah si Cecilia ni, cari buka setiap pintu dekat tempat parti tu, buka. Sampailah dia buka pintu, nampak laki dia baru lepas buat projek dengan seorang perempuan. Jadi macam laki dia pun macam rasa bersalah lah, buat muka cuak lah. Lepas tu Evelyn macam belah. Evelyn kata, kita cakap benda ni dekat rumah. Waktu Evelyn lari tu, kira Don ni memang kejap lah si Evelyn ni kan, nak pujuk Evelyn kan. Dia macam kata lah, tak, bukan seperti yang awak fikirkan. Biasalah, lelaki kalau curang kan. Waktu tu Harry nampak. Harry ni dia macam protect lah si Evelyn ni. Kira waktu tu Harry pun tahulah kata sebenarnya Don ni memang dah lama dah dia curang dengan si Evelyn ni. Lepas tu Evelyn pun macam, kenapa hang tak bagi tahu aku pasal benda ni? Harry kata, aku ingat macam aku macam protect hang lah, aku tak mau sakitkan hang, buat hang sedih apa semua. Jadi waktu malam tu Evelyn ni pun dia pergi tidur rumah si Harry ni lah kan. Dia rasa sedih kan, sebab yelah husband dia curang. Lepas tu cinta sejati dia yang Cecilia ni pun dah lari kan, hilangkan diri tiba-tiba. Jadi keesokan hari tu, waktu si Evelyn ni ada kat rumah Harry, Celia ni mai kononnya nak pujuk lah si Evelyn ni. Sebabkan mereka ni hidup pada zaman dulu, jadi macam zaman yang tidak diterima lagi percintaan sesama jenis ni lah. Celia pun katalah dia faham yang Evelyn ni pun sayang si husband dia, si Don tu. Jadi dia macam tak maulah merosakkan hubungan tu. Evelyn ni pun kata tak, dia dah tak sayang dah Don tu. Sekarang ni apa yang dia sayang, siapa yang dia sayang tu adalah Celia je sekarang ni. Lepas tu si Evelyn ni pun dia duduklah kat rumah si Celia ni, and at the same time dia bercerai dengan Don. Kira Don ni pun anaya si Evelyn ni lah. Dia buat deal dengan company production depa ni, kata jangan bagi job dekat si Evelyn ni. Kira company depa ni rasa macam Don ni dia lebih worth it daripada Evelyn. So depa ni dengar cakap Don ni. Evelyn ni pun fikir macam sia-sia je aku bekerja keras untuk jadi pelakon terbaik, untuk dapat perhatian, untuk jualkan diri aku, untuk jadi pelakon yang hebat. Lah macam ni orang anaya aku. Waktu tu Evelyn ni sebab dia dah angau bercinta dengan Celia ni, so Evelyn ni pun macam lantap je lah, aku tak dapat duit tu pun tak apalah, aku boleh cari sendiri. Selama ni pun memang aku cari sendiri pun. Lepas Evelyn bercerai dengan Don, keluarlah gosip pasal depa ni, kata Don ni tengah naik. So Evelyn ni dia macam biasa-biasa je. So Evelyn ni maybe jealous kot dengan Don ni, sebab tu lah hubungan depa ni macam tak lama. And then sekarang ni Don ni pun dah dapat tawaran filem baru apa semua. Sementara yang si Evelyn ni sebabkan performance dia dengan Celia ni macam movie yang dia dengan Celia tu tak berapa, jadi macam dia dah tak dapat tawaran kerja. Ni dalam gosip tu lah, dalam artikel gosip tu lah. Back to timeline si Monique dengan Evelyn yang sekarang ni. Monique ni dia dapat call daripada bos dia, tanya macam mana progress pasal benda ni kan, pasal interview dengan Evelyn Hugo ni untuk lelong baju gaun dia apa semua. Bila Monique ni dia dapat call daripada bos dia, tanya dia dapat tak dia dengan Evelyn ni untuk dia cerita pasal kisah hidup dia, pasal dia punya 7 orang suami tu lah. Jadi Monique ni pun dia cover line lah, dia kata oh tak, macam kami cerita pasal gaun je lagi. Buat masa sekarang ni Evelyn ni macam tak kata apa lagi, tak kata setuju apa lagi. Jadi bos Monique ni pun cakap okay, cepat ni, benda ni kita kena cepat, jangan lambat-lambat, nanti kan orang lain ambil, nanti rugilah kita. Dah alang-alang dia dah hang dah face to face dengan dia ni, kena cepat. Bila Monique dengar macam tu, Monique dia macam gelabah lah, sebab biografi pasal Evelyn Hugo ni, Evelyn ni dia deal dengan Monique ni saja. Dia dah kata kan, dia memang nak Monique ni yang cerita pasal kisah hidup dia. Dia tak mau cerita kat majalah mana-mana, dia nak cerita dekat Monique ni. Monique ni as penulis persendirian, macam tu.
Lepas Monique dapat call daripada bos dia tu, Monique ni macam gelabah lah. Dia kata macam mana dia nak cerita dekat bos dia ni kan, dia nak cover line ni kan. So dia pergi cakap dekat Evelyn masalah dia. Dia kata kat Evelyn, boleh tak kita buat satu macam cover up lah, macam buat something yang untuk cover line lah. Evelyn mula-mula tak mau, tapi lepas Monique ni pujuk, dia kata tolonglah, sebab benda ni aku kena ada cover line. Kalau tak, aku tak boleh nak tulis pasal cerita pasal hang ni. Lepas Evelyn ni dengar macam tu, Evelyn ni pun macam okey, tak apalah, aku tolong hang. Okey lah, kita buat something yang cover line. Macam kita buat photoshoot and buat lah macam hang ni tengah interview aku. Kira macam Monique ni boleh keluarkan satu artikel lah pasal Evelyn ni untuk majalah dia. So that bos dia boleh macam diam Sat, bagi kami settle kerja dulu. Macam tu. Back to story si Evelyn waktu dulu. Evelyn dengan Celia ni macam tinggal bersama lah. Kira Evelyn ni banyak spend time dengan Celia ni. Lepas tu disebabkan perceraian Evelyn dengan Don ni, jadi waktu tu Evelyn ni memang jatuh teruk. Sebab Don ni anaya dia. Don ni pergi cakap dekat production dia pun ni, kata jangan hire si Evelyn ni untuk movie mana-mana pun. Sebab production dia pun ni lebih kurang macam dia pun punya agent lah. Kalau dia pun tak masukkan Evelyn ni dalam salah satu movie yang dia pun produce, so Evelyn ni dia tak ada job lah. Apa yang production dia buat, production dia bagi pinjam Evelyn ni dekat company production yang lain untuk buat movie lain. Lepas tu Evelyn ni dia ada berlakon lah dalam 2 jenis movie lah yang production company lain, dan movie tu sangat teruk. So Evelyn ni makin lama memang makin jatuh. Tapi waktu tu at the same time, Celia ni makin lama makin naik. Ramai yang nak hire Celia ni. So Celia ni kira a rising star lah, pelakon baru yang tengah naik. Kira ada satu movie premiere tu, Celia ni kira jadi watak utama dalam movie tu. So Celia ni kira macam dia nak pi lah premiere tu dengan Evelyn, tapi Evelyn ni kata tak okey lah, sebab Celia ni nama tengah naik dan Evelyn ni tengah jatuh. So better Celia ni kena pi dengan someone else ataupun pi seorang. Sebab Evelyn kata better Celia ni macam orang fokus dekat dia sahaja. Nanti kan bila Evelyn ni pergi dengan Celia ni, nanti mulalah kata Celia ni macam kesian lah Evelyn ni. Kata dia boleh kawan lagi dengan si Evelyn ni. Dah lah Evelyn ni terjatuh baru cerai. Jadi macam benda tu akan jadi isu. Jadi waktu tu Evelyn ni pun dia pergi dengan Harry. So Celia ni dia pergi seorang. Waktu movie premiere tu kira Evelyn dengan Celia ni tak bertegak langsung lah, sebab nak cover line lah. Kononnya macam mereka ni kurang berkawan, macam jauh sikit lah. Sebab tak mau kantoi kata mereka ni bercinta. Lepas tu keluarlah satu artikel kata Evelyn ni mungkin dah tak kawan dekut dengan Celia, sebab maybe jealous. Yelah Celia kan tengah naik, Evelyn ni kan tengah jatuh. See, macam benda tu pun, padahal benda tu tak ada apa pun, macam tak bercakap je, tapi benda tu dia jadi isu. So macam Aceh kata sebelum ni, Evelyn ni dia tahu apa yang akan jadi. Dia tahu dah kira gerak-geri cerita yang bakal diceritakan. Dia tahu dah everything yang dia pun ni buat memang akan diceritakan. Even though benda tu dia pun tak buat pun, dia dijadikan cerita. Itulah dunia artis. Lepas movie baru si Celia ni, so Celia ni dia menang anugerah pelakon wanita terbaik lah. Dia macam menang Oscar. Waktu tu kira memang Evelyn ni memang jatuh teruk. Dia memang tak ada job langsung. Tapi Evelyn ni dia still happy untuk si Celia ni. Dia rasa proud sangat. Walaupun Celia ni dia ada rasa bersalah juga sebabkan kejatuhan Evelyn ni. Kira dia pun ni macam support each other lah. Lepas tu apa yang Evelyn ni buat, Evelyn ni dia cari satu director ataupun producer yang minat dengan lakonan dia, yang pernah tengok dengan lakonan dia. Kira waktu tu kira Celia ni dah busy je lah. So ni Evelyn plan untuk diri dia lah the next step. Evelyn ni dia jumpa seorang director. Director ni nama dia Max. Max ni dia dapat tahu kata kira dia ni memang minat gila lah dengan si Evelyn ni. So Evelyn ni pun pergi jumpa si Max ni. Max ni merupakan orang Perancis, orang French. So kira Evelyn ni dia flight sampai ke France, sampai ke France untuk jumpa si Max ni. Bila Evelyn ni dia jumpa dengan si Max ni, so dia pun bincang-bincang. Max ni nak hire si Evelyn ni untuk berlakon dalam movie dia yang baru. Tapi Max kata dalam movie ni ada satu scene yang Evelyn ni kena buat. Apa yang Evelyn ni kena buat adalah dia kena bogel. Sorry, ni adalah part of the story yang dalam buku ni lah. So lepas Max bagi tahu pasal scene tu,
Jadi Evelyn ni pun dia kata okay, dia setuju, dia on je. Max ni macam terkejut lah sebab yelah zaman dulu tak ramai yang mau buat. Sebab waktu tu kira macam ramai lah yang sopan lagi, tak macam zaman sekarang ni. Max ni macam terkejut lah Evelyn setuju sebab yelah dia pun zaman dulu macam tak ramai yang mau buat lagi benda ni. Lepas tu Evelyn ni dia tahu kelebihan dia, dia tahu yang kata dia ni cantik apa semua. Jadi dia setuju tu sebab dia nak tarik perhatian orang ramai, kata tengok ni, this is what you have been missing. Pandai Evelyn ni. Lepas Evelyn shoot movie tu, dan 6 bulan kemudian, kira Evelyn ni memang pelakon yang sangat-sangat famous, sampai international lah. Lepas tu keluar lah satu artikel yang kata ada seorang penyanyi yang sangat famous ni minat sungguh dengan Evelyn ni. Wow, Evelyn ni telah menarik perhatian kita sekali lagi dengan lakonan hebat dia. Kali ni lakonan yang sangat berani dengan scene yang bogel tu. Scene yang bogel tu pada waktu kemuncak si Evelyn ni, at the same time ex-husband Evelyn ni, Don ni, dia kahwin dengan kawan si Evelyn sendiri, iaitu Ruby, yang dulu kata kutuk pasal Cecilia ni lah. Wajah si Ruby ni dah lah dulu yang bagi tahu kata husband dia tengah buat projek dengan perempuan lain, yang kahwin dengan husband dia. Tak percaya kawan macam ni. Lepas Evelyn ni dia dah naik apa semua kan, tadi kata ada penyanyi yang minat dekat dia ni. Penyanyi ni invite si Evelyn ni personally untuk tengok dia perform live. So Evelyn ni pun dia pilih dengan Celia dan juga Harry. Lepas tu malam tu dia pun enjoy. Waktu tu Evelyn ni dia pegang tangan Celia kan, sebab yelah dia pegang couple. Waktu Evelyn dengan Celia ni pegang tangan, Evelyn ni dia nampak macam ada orang perhati dia tau. So dia cepat-cepat lepaskan tangan si Celia ni. Lepas tu dia pasal perempuan tu macam, dia tengok macam muka macam geli lah, macam muka macam tu lah. Lepas tu dia nampak lah perempuan ni macam duk cakap-cakap dengan orang sebelah dia tu, cakap pasal, kononnya macam cakap pasal Evelyn ni lah. Tapi Evelyn ni dia macam buat tak tahu lah, buat macam tak nampak. So dia enjoy je konsert tu. Lepas kes pegang tangan tu, keesokan dia biasalah keluar artikel pasal Celia ni dengan Evelyn. Keluarlah kata artikel dia pun ni adakah lebih daripada seorang kawan, sebab tiap malam nampak dia pun ni bersama. Nampaklah kereta seorang ni park dekat rumah kawan ni, nampak kereta dia ni pula park rumah kawan ni. Jadi macam sesuatu sangat. Kalau kawan rapat pun takkanlah sampai tiap malam nak spend time together. Bila jadi kes macam tu, keluar artikel macam tu, Evelyn dengan Celia ni pun macam dia pun menjauhkan diri sekejap. Evelyn kata better kita ni macam duduk asing jap, kita tak boleh selalu jumpa. Sebab nak tutup mulut orang, dah keluar artikel macam ni, nanti bila orang tahu kata kita ni bercinta, career kita dua orang ni macam boleh rosak lah. Macam sia-sia je usaha kita selama ni. Celia ni pula dia kata dia tak kisah pasal benda ni, nak cerita-cerita je lah, mampu pilih dia pun nak cerita. Yang penting kita dua orang ni bahagia. Evelyn ni tak mau lah. Evelyn kata aku ni hidup susah tau, aku nak capai sekarang ni sangat susah, aku kena buat macam-macam dan aku tak mau rosakkan benda tu disebabkan hubungan kita ni. Celia ni pun bengang lah. Celia kata sekarang ni hang just pentingkan diri lah, hang pentingkan duit lah daripada aku kan. Hang nak sangat famous kan. Evelyn pun kata bukan macam tu, faham tak, kita dua orang ni dua-dua perempuan. Hang ingat senang ke kita nak capai sampai ke tahap ni? Sekarang ni hang baru je lepas menang anugerah, hang sayang tak anugerah tu? Sebab kan benda macam ni, takkan pasal ke benda macam ni nak lepaskan semua usaha hang. Sia-sia je lah. Evelyn kata aku tak boleh biar hang buangkan benda tu macam tu saja. Sebab kita dah bersusah payah. Macam Evelyn ni lagi lah, sampai dia kena cerai, sampai dia kena pulau dengan orang lain punya production, sampai dia kena flight sampai ke France tu nak naikkan nama dia balik. Takkan susah? Susah kot. Jadi Celia ni pun macam, so sekarang ni kita nak buat macam mana kan? Evelyn kata sekarang ni aku ada plan. Plan aku dengan penyanyi yang minat kat aku tu, yang kita pergi konsert dia hari tu. Okay, penyanyi tu nama dia Mick. Celia ni tanyalah hang nak buat apa dengan Mick ni kan? Evelyn kata aku nak keluar dengan Mick ni so that orang boleh bercakap pasal aku dengan Mick ni
couple. Si Leo dengar macam tu, si Leo ni macam menangis lah. Menangis, dia kata dia tak maulah lepaskan si Evelyn ni sebab dia sayang kat Evelyn ni kan. Evelyn kata jangan risau sebab benda ni macam kita nak stopkan orang daripada cakap pasal kita dua. So aku keluar dengan si Mick ni bukannya sebab aku suka dia, sebab kan nak selamatkan hang, nak selamatkan aku. So lepas tu Evelyn ni pun mulalah plan dia untuk ngorat si Mick ni. Evelyn ni dia pandai macam ngorat lelaki lah. Dia pandai tarik lelaki tu untuk tergoda dengan dia. Tapi cara dia goda tu, dia bukanlah goda macam buat seksi-seksi tau. Dia goda macam dia cabak seorang lelaki. So sebabkan setengah lelaki kan dia ni ada ego tinggi, jadi macam bila dia dicabar oleh perempuan, dia macam okay fine, aku buat. Jadi Evelyn ni dia buat macam tu dekat Mick ni. Evelyn ni dia plan cantik lah dengan Mick ni. So apa yang dia buat, dia cabak Mick, dia ajak Mick ni keluar. Lepas tu dia cabak Mick ni, dia kata aku rasa macam nak pergi party lah dekat Las Vegas, mesti tak boleh bawa aku kan. Bila Evelyn cabak macam tu, Mick ni macam dia rasa tercabar lah. Dia rasa macam oh, dia ingat aku lokek sangat ke, tak boleh bawa dia. Boleh okey. Dia rasa macam tu. So depa ni pun pilih Las Vegas. Kira depa party dekat Las Vegas ni, minum apa semua. Tapi Evelyn ni dia tak mabukkan diri dia. Yang pandainya dia ni tak mabukkan diri dia. Dia pergi mabukkan si Mick ni. Dia bagi Mick ni je minum. Lepas tu si Evelyn ni dia main tarik-tarik lah dengan si Mick ni. Buatkan macam nak kiss, tak mau kiss. Nak kiss, tak mau kiss. Sorry, tercakap. So Evelyn ni pun dia main tarik tali lah dengan si Mick ni. Dia buatkan Mick ni macam nak dia lagi. Macam aku nak dia. Tak dapat pula dia. Okay, tak apa. Betul. Dia macam tu. Evelyn ni dia buatkan Mick ni fikir yang Evelyn ni dia takkan buat projek kalau selagi tak kahwin. So Mick ni dia nak si Evelyn ni sebab dia minat sangat dengan si Evelyn ni. Jadi apa yang Mick ni buat, Mick ni ajak si Evelyn ni kahwin. Sebab dia pergi dekat Las Vegas. Las Vegas kan ada tempat yang kahwin instant. Kahwin instant, kira boleh kahwin bila-bila je. Tak payah nak susah-susah. Jadi dia perkahwin. So perangkap Evelyn ni nak perangkap si Mick ni berjaya lah. Lepas dia perkahwin tu, so malam tu kira biasalah buat projek lah. Tapi sebab Evelyn ni dia tak suka si Mick ni, jadi macam projek tu dia tak melayan sangat lah. Dia buatkan Mick ni macam tak puas. Jadi keesokan pagi tu, sebabkan Mick ni dia mabuk malam tadi, jadi macam pemikiran dia tak waras lah. Sebab yelah bila kita mabuk kan pemikiran tak waras. So dia pergi kahwin dengan Evelyn ni. Jadi esok pagi tu dia menyesal. Bila dia menyesal, dia pun bagi tahu lah si Evelyn, sebenarnya dia mabuk semalam, dia tak ingat, dia tersalah lah. Sebenarnya Evelyn memang nak pun dia buat macam tu. Tapi Evelyn ni macam buat macam sedih lah. Macam takkanlah nak tinggalkan aku, kita ni dah kahwin apa semua. Tapi Mick ni kata okay tak apa, aku akan koloi aku, kita akan cerai, so jangan risau. Waktu tu Evelyn ni pun macam buat nangis lah. Kononnya macam sedih lah, kena cerai lagi sekali. Jadi itulah husband ketiga si Evelyn, iaitu seorang penyanyi, si Mick ni lah. Lepas kes dekat Las Vegas tu, keesokannya, lepas tu keluarlah artikel kata Evelyn dan Mick ni berkahwin dan diceraikan. Dan berkahwin sehari lepas tu bercerai. Macam artikel tu kata lah, dia pun ni gila ke apa, kahwin sehari lepas tu esoknya cerai. Macam dah buang terbiat ke nak kahwin instant macam tu. Lepas tu keluarlah kata-kata pasal si Evelyn ni, macam yelah Evelyn ni kan kena tinggal dengan husband dia, si Don tu. Jadi macam dia akan jatuh hati dia lah dengan siapa-siapa pun. Dalam artikel tu pun kata mesti Evelyn ni ingat dia boleh bahagia dengan si Mick ni. Tapi tak apalah Evelyn, jodoh tu ada lagi. Mungkin jodoh tu dengan orang lain. Kita berharap Evelyn ni banyak-banyak bersabar.
Macam itulah lebih kurang artikel dia. Jadi lepas kejadian artikel tu 2 bulan ke 3 bulan macam tu, Evelyn dengan si Leon ni pun macam back together. Dia pun bahagia balik lah, bercinta lah. Sampailah satu masa bila Evelyn ni dapat tahu kata dia pregnant. Pasal kejadian Evelyn dengan Mick ni, si Leon ni tak tahu kata Evelyn ni pergi tidur dengan si Mick ni. Diingatkan macam dia pun ni kahwin je, macam tak tahu kata dia pun ni buat projek. Bila Evelyn bagi tahu kat si Leon kata dia ni pregnant, si Leon ni macam dia kecil hati lah, dia sedih lah. Si Leon kata sampai hatinya hang tak beritahu aku yang hang buat projek dengan dia. Sekarang ni hang pregnant kot. Kira lepas Evelyn bagi tahu tu, Evelyn dengan si Leon ni kira gaduh besar lah. Sampai ke si Leon ni keluar daripada rumah Evelyn ni. Dia macam merajuk lah, dia kata kita ni putus tu lah. Si Leon ni kata Evelyn ni selfish, kata sampai hati tipu dia, macam tak fikir pun perasaan si Leon ni. Evelyn ni macam marah lah. Evelyn kata aku buat semua ni sebabkan kita tau, untuk tutup cerita kita tau. Aku yang buat benda tu, bukannya aku buat benda tu sebab aku suka. Aku buat benda tu sebab nak cover line pasal cerita kita ni, nak selamatkan career kita. Si Leon ni pun macam hang ni pentingkan duit je, pentingkan career je, tak habis-habis dengan benda tu. Hang bukannya sayang aku pun, hang lebih sayang ke career hang daripada aku. Evelyn ni macam nangis lah, sampai hati si Leon ni macam cakap macam tu. Sebab dia ni yang banyak berkorban dekat si Leon ni. Macam dia gadaikan body dia untuk kahwin dengan lelaki yang tahu dia tak kenal pun, dan sampai pregnant. Lepas tu si Leon dengan Evelyn ni pun break sebab si Leon ni macam keluar daripada rumah tu. So Evelyn ni dia ambil keputusan untuk buang pregnancy dia. Kira waktu dia buang tu, Harry lah banyak teman dia. Harry pujuk dia. Harry kan best friend dia. So dia rasa terharu lah bila Harry ni sentiasa ada dengan dia.